Bismillahirrahmanirrahim. Kemilau danau menyilau mata, tempat putera menahan ikan. Lafaz bismillah pembuka kata, gelanggang pidato hamba mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis, barisan hakimnya arif dan bijaksana yang sentiasa berpegang pada neraca keadilan, para pendidik yang saya sanjungi serta hadirin sekalian. Hadirin, nama diberi Nur Edina Isyirah binti Muhammad Harimi, bernombor maktab JU190011 daripada MRSM Johor Bahru. Hadirin, mauduk pidato saya pada hari ini ialah kemahiran pengurusan kesihatan mental. Kesihatan mental seringkali dianggap remeh oleh masyarakat, malah terdapat stigma masyarakat yang menyatakan bahawa ia berkaitan dengan penyakit gila. Stigma sebegini sebenarnya memburukkan lagi keadaan individu yang mengalami masalah mental. Sekiranya perkara ini gagal ditangani dengan segera, maka seseorang individu itu mudah mengalami masalah mental. Menurut Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO), kesihatan mental adalah keadaan kesejahteraan di mana seseorang individu itu menyedari keupayaan diri sendiri, dapat mengawal tekanan normal kehidupan, dapat bekerja dengan produktif dan bermanfaat serta mampu memberi sumbangan kepada komuniti. Ahli psikologi dan fisiologi berpendapat bahawa emosi melibatkan perasaan, gerak hati dan tindak balas fisiologi. Emosi wujud dalam pelbagai bentuk positif dan negatif. Emosi positif adalah seperti gembira, riang dan teruja, manakala emosi negatif pula adalah seperti sedih, kecewa dan marah. Hadirin sekalian, gangguan emosi ini boleh berlaku kepada sesiapa sahaja seawal usia kanak-kanak. Jadi, indikator saya yang pertama ialah situasi yang mempengaruhi ketidakstabilan emosi dan mental. Pertamanya, perpecahan dalam keluarga. Keluarga yang tidak harmoni boleh menyebabkan gangguan emosi anak-anak terganggu. Misalnya, sekiranya perceraian berlaku, anak-anak akan tertekan kerana terpaksa berpisah dengan ibu bapa dan adik-beradik mereka sendiri. Keadaan ini mendorong berlakunya kes seperti lari rumah dan terlibat dengan masalah gejala sosial. Intipati kedua ialah masalah persahabatan. Perbuatan mengejek dan menghina fizikal merupakan faktor yang boleh menimbulkan perselisihan faham dan pergaduhan. Sekiranya perkara ini gagal ditangani dengan baik, maka seseorang individu itu mudah mengalami masalah mental dan emosi. Ketiganya, stres atau tekanan semasa belajar dan bekerja merupakan salah satu tindak balas fizikal, emosi dan mental yang dialami oleh seseorang individu sekiranya tuntutannya tidak dapat dipenuhi. Stres dan tekanan yang berterusan boleh menjejaskan waktu tidur, hilang selera makan dan mengelakkan individu itu daripada aktiviti sosial yang lain. Hadirin yang dihormati, statistik tinjauan kesihatan Malaysia dan morbiditi kebangsaan NHMS 2015 menunjukkan bahawa 29.2% daripada 4.2 juta penduduk Malaysia yang berusia 16 tahun ke atas mengalami penyakit mental. Manakala statistik NHMS 2017 pula menunjukkan 1 daripada 5 remaja berasa tertekan, 2 daripada 5 berasa bimbang dan 11.2% berfikiran untuk membunuh diri. Untuk pengetahuan para hadirin, terdapat 7 jenis kemurungan iaitu unipolar, bipolar, distimia, gangguan psikotik, gangguan infektif, kemurungan remaja dan kemurungan selepas bersalin. Jadi, indikator saya yang kedua, pendedahan cara hidup sihat seperti bersenam dan mengamalkan pemakanan yang sihat merupakan komponen penting dalam sinergi memperbaiki kesihatan mental. Kegiatan sukan yang dilakukan secara rutin boleh membantu menstabilkan emosi dan mental seseorang individu. Di samping itu, pengisian kerohanian mengikut agama juga merupakan salah satu langkah yang boleh dilakukan untuk memperkukuh jati diri seseorang individu. Dalam Al-Quran difirmankan, dan hanya dengan mengingat Tuhanlah hati menjadi tenang. Firman ini memberitahu kita bahawa ketenangan hanya dapat diraih dengan zikrullah atau mengingat Allah.
Seterusnya, terdapat pelbagai langkah proaktif yang boleh dilaksanakan oleh pelbagai pihak berwajib, seperti intervensi awal kanak-kanak melalui lawatan ke rumah kebajikan. Program lain seperti program pengukuhan ekonomi golongan wanita dan sokongan sosial warga emas wajarlah dilaksanakan. Hadirin sekalian, akhir sekali, pengurusan kesihatan mental perlulah sebati dalam diri setiap individu. Dalam mengejar pemodenan negara dan meningkatkan taraf hidup penduduk, kesihatan mental usahlah diabaikan. Meskipun pelbagai inisiatif telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan dan badan bukan kerajaan, keberkesanan menangani masalah mental ini bergantung kepada setiap individu itu sendiri. Kerana kejayaan tidak akan datang bergulit kerana pengayuh yang sayang dibasahkan, sampan tidak akan sampai ke seberang. Jadi, dari kalimat yang telah terucap dan yang kita dengarkan bersama-sama sebentar tadi, diharapkan apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat kepada kita sekalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.